Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada segenap asatizah, para alim ulama, wabil khusus segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, iaitu daurah Ma'had Ilmu Ma'had Ilmi Masjid Syaz. Dan kita insyaAllah pada hari ini, khusus untuk pembukaan ini, kita bahas tentang Ar-Rumus Al-Jawiyah fi Ma'rifatid Dawabit Al-Melayuiyah. Buku yang kecil ni boleh beli di Akademi Jawi Malaysia. Tujuan untuk kita adakan daurah ini sekejap atau sikit adalah untuk memberi pencerahan kepada adik-adik yang baru nak belajar dhabit. Apa maksud dhabit? Dhabit tu adalah nak bagi tanda. Bagi dhabit lah. Dhabit kan dawabit, tanda aras. Ukur, kayu ukur. Dalam erti tanda kitab-kitab Arab diberi tanda i'rab dia, supaya bila kita terjemah dia betul. Kita faham tu betul. Orang yang berilmu, dia bukan baca kitab Arab. Saya baca, saya tak tahulah mana mubtada' khabar, saya kira-kira je makna dia apa. Itulah makna dia. Tak boleh macam tu. Kalau itu manhaj dia, songsang lah dia baca. Dan kita jumpa banyak orang salah faham ibarat kerana dia tak ada ilmu nahwu sarf atau i'rab secara dalam. Orang Arab tak semuanya alim. Hatta al-Arab yatakalam Arabiah, fasih cakap Arab, cucap. Tapi bagi i'rab tak erti. Baca surat khabar sudah macam baca surat khabar. Tapi bila baca kitab langsung tak faham. Sebab dia tidak ada ilmu untuk baca teks Arab. Maksud dia baca teks turas. Kerana kitab Arab yang lama-lama turas adalah sesuai dengan kaedah nahwu dan saraf dia. Mustalahat, setiap fan ada mustalah dia, betul? Jadi nahwu saraf ni penting. Dan inti dari ilmu nahwu saraf itu adalah berada pada i'rab. Ilmu nahwu inti dia adalah i'rab. I'rab ni yang paling susah. Tapi kalau kita kuasai i'rab, kita kuasai ilmu nahwu. Ini orang Melayu dari dulu, kalau beli beli buku, tak tahu jual lagi ke tak, tapi saya adalah original first printing, Prof. Naqib Alatas, the oldest known manuscript in the Malay world. Cuba buka bahagian manuskrip dia. Bila mubtada' je dia sebut bermula, betul? Itu tak boleh tipu lah. Memang ada. Kalau the oldest known manuscript in Malay world dah buat macam tu, berarti tak ada keraguan lagi, rumus yang saya bicarakan ini wujud sebelum tarikh manuskrip tersebut. Manuskrip tersebut adalah in the 10th century, 9th century. 9 ke 10? Siapa ingat? 10th century means 900 something. Ini, that is the manuscript. Akidah Nasafiyah. Menurut catatan beberapa sejarawan di Indonesia, di Jawa, mengatakan bahawa yang pertama bawa masuk rumus ini adalah Sunan Ampel. Dia kata Sunan Ampel, mubtada' khabar. Saya kata Sunan Ampel belajar di Champa, kan? Melaka, Champa. Nanti anak dia Sunan Bonang belajar di Melaka. Berarti
Melaka dah lama guna benda ni. Ini kan boleh saya kata macam tu. Dan memang Melayu punya dawabit ini dah terstruktur lama. Cuma kerana ketika setelah merdeka, tak tahu apa terjadi, pemodenan bahasa Arab, tarbiyatil lughah Arabiyah telah merubah cara belajar bahasa Arab, meninggalkan cara lama ni, dibawa dengan cara baru yang akhirnya pelajar hari ini kadang-kadang hatta lulusan dengan sijil yang bertumpuk dalam bahasa Arab, i'rab pun gagal. Ini sebab gagal memahami ilmu i'rab. So yang membantu untuk memahami i'rab ini adalah dhabit. Sebab itu kita ada talaki di alam Melayu ni. Talaki dia adalah dhabit apa yang guru ajar. Guru tersebut ngaji dhabit apa yang guru dia ajar. Guru dia dhabit apa yang guru dia ajar sampai ke atas. Faham? Sampai kepada atas. Kalaupun tidak, bila dia karang kitab tu, dia dah susun i'rab dalam otak dia bila karang kitab. Contoh dia Syekh Nawawi Banten. Dhabit dia tu dia dah ada dalam otak dia, dia terus karang. Dan dia ajar ke murid dia. Murid dia dhabit. Dia ajar kepada murid dia sampai kepada kita. Boleh nampak? Macam itulah cara dia. So boleh tengok pada muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah alladhi yang anzala yang telah menurunkan siapa alladhi al-Qur'ana Qur'an Arabiyan dalam bahasa Arab. Wassalatu adapun selawat dan rahmat ta'zim. Wassalamu dan doa keselamatan ala itu ala Sayyidina dicurahkan kepada penghulu kita Muhammadin Nabi Muhammad Nabiyil Arabi yang menjadi Nabi orang Arab, wal ajami dan orang Ajam, wa ala alihi dan kepada keluarga Muhammad at-tahirina yang suci-suci, wa ashabihi dan kepada sahabat-sahabat Muhammad al-mardiyina yang diredai semuanya ajma'in sekalian. Amma ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, itu fal qasdu maka adapun yang disengajakan atau yang dimaksudkan min i'dadi hadhihi risalati, olehnya menyusun risalah ini, as-saghirati yang kecil, itu taslitud dawi, untuk menyuluh cahaya. Maksud dia nak bagi petunjuk lah, ala tariqati dabtir rumuzi, pada cara atau jalan memberi dhabit dengan rumus al-jawiyati yang sebangsa bahasa Jawi. Jawiyati ini bukan Jawa. Yang saya maksud Jawiyah di sini adalah Jawi. Jawi Melayu. Ini yang ada orang salah faham. Okey, orang Jawa dia agak sedikit nasionalis. So bila Jawi, tu Jawa lah tu. With full respect, banyak kiai saya Jawa. Tapi saya bagi tahu, Al-Jawiyah atau Jawa, Al-Jawi ini adalah nama bagi semua ulama yang berasal dari rantau Nusantara. Perkataan Nusantara dah lama ditinggal oleh orang Islam sejak kejatuhan Majapahit. Means Nusantara adalah perkataan yang dipakai oleh Majapahit. Majapahit bukan Islam. Majapahit adalah Buddhis. Kita kena faham ni. So ulama Melayu menggunakan istilah Al-Jawi. Sebab apa? Bila disebut rantau Jawa, kalau buka di dalam Rihlah Ibn Batutah, Ibn Batutah menyebut dia menziarahi Jawa, biladil Jawa. Jim alif waw alif maksurah. Saya tak tahu manuskrip dia tulis sama atau macam mana. But taba'ah macam tu. Dia merujuk kepada, dia tak pergi ke Pulau Jawa la ala sawab. Dia pergi ke Aceh, Samudra Pasai, Malik Zahir.
Lepas tu dia pergi ke Melaka. Lepas tu dia pergi daerah yang menuju ke Guangzhou. So nak pergi Guangzhou buat apa? Nak pergi singgah Jawa dulu naik balik, kan? So dia tak pergi Jawa. Tapi dia sebut dia jumpa raja Hindu atau Buddha yang duduk atas tanah. Raja ni, raja, tapi sangat zuhud. Bukan kerana kezuhadan dia, kerana kehebatan dia. Dia duduk atas tanah relax. Wah, lebih kurang macam tu. Dia sebut. Means kita tengah predik kat mana tempat dia pergi. Tapi kalau Abdul Hadi At-Tazi, dia tak tunjuk peta tu ke Jawa. Cuma bila dia pergi ke Malik Zahir, iaitu di Aceh, dia sebut Jawa. Menunjukkan bahawa Aceh termasuk rantau Jawi. Jadi pada waktu itu, bila sebut Jawa, ini semualah. Hatta Syekh Abdul Rauf Singkil dipanggil Syekh Abdul Rauf Al-Jawi. Dia bukan Jawa, dia Aceh, Al-Ashi. Tapi kenapa disebut Al-Jawi? Kerana pada waktu itu difahami Jawa, iaitu semua ni, termasuk Patani, Campak, Melayu, semua ulama Jawi. Ni itu maksud dia. Jadi saya bagi maksud dia sekarang sebelum saya mati, so common semua tahu. Jawiyah ni maksud dia rantau ini. Al-Melayuiyah, tu saya tambah Al-Melayuiyah, bahasa Melayu lah. Jawiyah tu rantau ini, sebab kita pakai sama. Ini cara kita nak memahami teks Arab. Dan saya ada manuskrip Turki zaman Raghib Pasha. Raghib Pasha ni abad ke-8 Hijriah. Awal Daulah Osmaniyah kan time tu kan. Awal-awal time tu. Saya ada manuskrip 700 something, min 800, 8 kurun ke-8. Manuskrip tersebut orang Turki nak faham pun dia akan letak mim mubtada, kha khabar. Mim sebab apa? Sebab saya tanya kawan-kawan Turki, dia kata bahasa Turki ni jauh dengan bahasa Arab. Susunan uslub i'rab dia tu jauh berbeza. So orang Turki menemukan cara nak belajar bahasa Arab ini suatu benda yang berat. Sebab the language is two different world. Dia kata dua bahasa yang di dunia yang berbeza. Anta fi wadin wa huwa fi wad akhar. Ni. So Raghib Pasha bila dia nak baca manuskrip tu, dia kena letak mim kha mim kha mim kha. Means dia bayar orang Arab ke apa yang boleh faham mana mubtada khabar tu, mana nak start, mana subject predicat. Dia terpaksa bayar untuk tanda tu. Bukan, basically that is how they read it lah. Saya bagi contoh. So diorang pun guna rumus. Ini fitar jamatin nusus al-arabiyati, dalam menterjemahkan nas-nas yang sebangsa Arab ila lughatil melayuyati, kepada bahasa Melayu. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab dulu Kiai Maimun Zubir waktu dia datang ke Maghribi, Bah Maimun Zubir, dia sebut tarjamatul i'rab atau i'rabut tarjamah. Seorang Arab Morocco tak faham lah, kritik dia. Tu ada kawan saya nama dia Sofin, dia defend. Macam-macam lah teori dia buat. Saya tak ingat lah apa dia buat. Dia merepek apa, wallahualam. Tapi dia sebut tu, basically trying to defend Syekh Maimun Zubir. So saya bagi kesimpulan maksud perbincangan tersebut dalam barisan ini. Ala tariqati Dr. Rumusil Jawiyatil Melayiyah fi tarjamatin nusus al-arabiyyati ila lughatil melayiyah, dalam menterjemahkan nas-nas bahasa Arab yang sebangsa Arab kepada bahasa Melayu, ila lughatil melayiyah. Maksud dia, bila orang Melayu nak terjemahkan nas Arab, yang terjemahan itu disertai dengan tanda-tanda rumus i'rab supaya terjemahan itu accurate. Inilah cara kita letak, yang telah diwarisi zaman ke zaman. Fahazihi tariqatu fi tarjamah, fahazihi tariqatu, maka bermula inilah cara, fi tarjamati, di dalam menterjemahkan. Itu laisat, bukanlah apa tarjamatan adiyatan, itu adalah terjemah yang biasa. Dia bukan terjemah yang biasa, dia adalah terjemah yang luar biasa. Bal hiya tarjamatun, malah ia adalah sebuah terjemah. Bal hiya, malah bermula
Adapun terjemah itu tarjamatun, tarjamahan, harfiyatun yang sebangsa harfiah, nahwiyatun yang disertai dengan gaya ilmu nahwu. Maksud dia i'rab lah. Tapi dia tidak berdiri hanya i'rab. Dia kadang-kadang ada makna terjemah fawaid tertentu, terutama bahasa Jawa. Contoh dia, saya bagi contoh. Bahasa Jawa, kana Zaidun qa'iman, adanya Zaid itu orang yang berdiri. Jawa dia kana ono sopo Zaidun Zaid, ono iku qa'iman wong kang ngadeg. Wah ni. Dia nak tahu beza khabar kepada kana dengan khabar mubtada, ono iku dia tambah. Faham? So bila orang baca tu dia tahu, oh ini khabar ini kepada kana, bukan khabar mubtada. Itu gaya bahasa Jawa dia, memang very detail. Begitu juga di dalam bahasa Jawa ta'alluq. Ta'alluq. Ni bukan ta'alluq gaduh hari tu. Ni ta'alluq yang nahwu sorof, yang tak sepatutnya ada gaduh. Ta'alluq, setiap huruf jar mesti ada ta'alluq kepada fi'il atau syibih fi'il. Jalasa Zaidun, jalasa wis lungguh siap sopo Zaidun Zaid alal kursi, lungguh iku ing atase kursi. Kena sebut. Lungguh tu maksud duduk. Ala tu kena diulangi sebab menunjukkan ala itu ta'alluq kepada jalasa. Sebab bayangkan ada banyak fa'il lepas tu satu huruf. Huruf itu ta'alluq kepada yang mana? Atau kesemuanya kena sebut. Ini perbahasan panjang dalam ilmu nahwu. Tapi betul. Sampai saya ingat saya pergi ke Pondok Sidogiri pada tahun ini, bulan, tak ingat bulan berapa hari tu. Saya pergi Sidogiri dengan rombongan dari Pahang. Di sana saya tanya Sidogiri. So di sini kan banyak majoriti Madura. Orang Sidogiri ni Madura, pondok banyak budak Madura. Walaupun kiai dia tu Jawa. Saya tanya, Madura semua Jawa, so pakai bahasa Madura ke? Tak, dia kata kitab semua Arab. Lepas tu macam mana baca kitab? Baca kitab pakai Jawa. Saya tanya kenapa tak makna pakai bahasa Madura? Dia kata tak boleh sebab guna makna Jawa tu ada fawaid-fawaid yang tidak ada dalam bahasa Madura. Yang seperti saya sebut tu, dia ada kaedah-kaedah dia. Dan ini saya cuba terjemahkan ke bahasa Melayu. Hampir semula. Lalu dia sebut ma'at ta'liqi alamatil i'rabi, disertakan dengan menggantungkan alamat atau tanda i'rab al-arabi yang sebangsa Arab, ilal melayui, kepada bahasa Melayu. Fa hadhihi tariqatu fit tarjamah, bermula inilah cara fit tarjamati di dalam menterjemahkan itu mutadawilatun, yang sudah sudah tersebar. Mutadawilah tu berulang-ulang digunakan, means zaman berzaman, bukan tersebar, bukan intishar, tapi terus menerus mutadawilah. Hatta yaumina haza, sehingga pada hari ini. Hadza, perkara ini, indal melayuyina, di sisi orang-orang Melayu, bi buldanihim, di negara mereka, al-mumtaddah, yang terpapar atau tersebar, min fatani, daripada negara Fatani, dalam kurung ai, dalam kurung ni yakni lah, atau ai janubi Thailand halian, janubi Thailand, selatan Thailand, halian, dalam keadaan sekarang, ila Malaysia, sampailah Malaysia, wa Indonesia, dan Indonesia, au tusamma hadhil mintaqah, atau dinamakan apa hadhil mintaqatu, inilah daerah, aidan juga bi arkhabil Melayu, dengan istilah arkhabil archipelago Melayu. Ini pun bahasa Inggeris yang diserap dalam bahasa Arab. Tapi yang lebih tepat adalah buldan Melayu, buldan Jawi. Itu kitab-kitab lama dia guna itu. Atau al-Masyriq al-Aqsa. Itu istilah yang digunakan oleh Syekh Yasin Padang. Al-Maghrib al-Aqsa Morocco, Al-Masyriq al-Aqsa Nusantara.
Ulama dulu tak guna Islam Nusantara. Tapi saya guna sebab saya tak adalah nak taksub, tak boleh pakai lama sekali. Ada yang kata ini kan datang daripada orientalis. Kenapa kita nak pakai orientalis ni istilah? Ya betul, tapi sisi sejarah dia ada sebab Majapahit guna. Majapahit guna. Tapi kita kena ingat, Nusantara tak pernah hidup istilah tersebut di sisi zaman Islam di alam Melayu. Sampailah zaman Belanda, di akhir zaman Belanda baru dihidupkan istilah Nusantara. Dan hari ini. Dan dia mengidentikan kepada Majapahit. Tapi ada sebab, ada reason. Secara falsafah. Kenapa orang dulu bila panggil Masyriq Al-Aqsa sebagai Jawa? Menurut satu teori yang saya, bukan dia tak kukuh, tapi saya rasa, masih dalam keadaan rasa, it's not academical yet, but kita boleh ihtimalat, kemungkinan, kerana pada waktu pra-Islam, salah satu atau satu-satunya kerajaan yang menguasai seluruh alam Masyriq Aqsa atau alam Melayu adalah Majapahit. Kan Majapahit sampai ke hampir ke China. Ini sejarah dia. Siam, Kelantan itu adalah pos Majapahit sebelum ke utara Kelantan. Sebab itu budaya di Kelantan tak jauh dengan Jawa. Wayang kulitnya dan lainnya. Wallahu a'lam. Cuma ni sebutlah. Wa tata'allafu hadhihi tarjamatu minal ma'ani al-khassah. Dan tersusunlah terjemah ini daripada beberapa makna-makna yang tertentu, la badila laha, yang tidak ada gantian baginya, laha bagi ma'ani. Indal mutarjimi, ketika penterjemah, lil i'rabi, bagi i'rab, al-makhsusi, yang dikhususkan, atau mutarjam yang diterjemahkan, lil i'rabi, bagi i'rab, al-makhsusi yang ditentukan, ta'liqatan, sebagai gantungan, fin nasi, di dalam nas al-arabi, teks dalam bahasa Arab. Famasalan, sebagai contoh, al-mubtada'u, adapun mubtada' fil lughatil arabiyyati, di dalam bahasa Arab, itu yutarjamu, diterjemahkan apa mubtada' ilal melayuati, kepada Melayu, ya, bi kalimatin, dengan sebuah kalimat bermula, yakni bila disebut bermula, yakni al-ibtida. Kalau saya tambah adapun, sebab di pondok saya dan pondok-pondok di Jawa, dia tak guna bermula, dia guna adapun bila terjemah Melayu lah. Kalau Jawa sepakat, utawi, semua pondok Jawa Tengah ke, Jawa Timur ke, Jawa Barat ke, utawi, ni mubtada lah. Utawi itu mubtada. Adapun bahasa, bila dia terjemah Indonesia, adapun. Sampai kawan saya sikit-sikit adapun pun, dia orang pun ejek dia adapun. Ceritalah gurau dia. Ini adapun. But ini yang terjadi, al-ibtida. Fakullama yadhkuru asy-syaikhu, maka setiap kali yadhkuru, menyebutkan, siapa asy-syaikhu, syekh, al-muallimu, guru, amama talabatihi, di depan pelajar-pelajarnya. Amama, di dalam, atau di itu dalam lah, apa maksudnya, zaraf lah. Di amama talabati, di depan pelajar-pelajarnya, nya itu balik kepada syekh, muallim. Hadhil kalimata, menyebutkan kalimat ini, hadhil kalimata, kalimat ini, faya'rifuna, maka semua pelajar tadi mengetahui, faya'rifuna, maka mengetahui siapa talabatuhu, tilqaiyan, secara automatik. Tilqaiyan tu terus, ya, terus tahu. Tilqaiyan, anna tilkal kalimat, bahawa sesungguhnya kalimat tersebut, tu'rabu, di'irabkan, apa tilkal kalimat, mubtada'an, sebagai mubtada', tabaqan, kerana menepati, liqawaidin nahwi, pada kaedah-kaedah nahwu al-arabi, yang sebangsa bahasa Arab. Nampak?
Boleh faham? Kalau tak boleh faham, tanya, angkat tangan. Wa hadhihi tariqatu, bermula cara ini, itu jisrun, suatu jembatan, yusiluhum, yang akan menyampaikan mereka, yusilu, menyampaikan apa, jisrun hum, pada mereka, ila fahmil ma'anil alfadhin nusus, pada memahami makna-makna lafaz-lafaz teks-teks al-arabiyyati, yang sebangsa Arab, ala raghmi, dengan apapun, min kaunihim, dari keadaan mereka, ghaira natiqina, itu bukanlah yang berbicara bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Nampak tu i'rab dia. Wahya aidan, adapun tarjamah aidan juga, apa tu, tasekhu fursatan dhahabiyatan, kan, kok mengambil kesempatan dhahabiyatan, yang sebangsa emas, likullin, bagi setiap, min talabatil ilmi, bagi penuntut ilmu, wa ghairihim, dan selainnya, minal awami, daripada awam, li ta'lama al-lughata, supaya mengetahui siapa talabatul ilmi, al-lughata, bahasa, al-arabiyyata, yang sebangsa Arab, wa qira'ata kutubil arabiyyati, dan membaca kitab-kitab bahasa Arab, wa fahmaha, wa fahimaha, dan memahami pada kitab-kitab bahasa Arab, min ghairi dhahabihim, dengan tanpa perginya mereka, ila duali, pada negara-negara al-arabiyyati, yang sebangsa Arab, nazran, kerana melihat, li adami tawaffurid dhurufi, kerana tidak adanya sebab yang cukup, sebab dalaman yang cukup, al-munasibati, yang sesuai, lahum, bagi mereka. Fasammaitu, maka aku namakan hadhihi risalah ini, birrumuzi, dengan rumus al-jawiyati, yang sebangsa Jawi, fi ma'rifatil dawabitil malayuwiyati, fi ma'rifatil dawabiti, dalam mengetahui dawabit, tanda-tanda tadi, al-malayuwiyati, yang sebangsa Melayu, wala arju, dan aku tidak berkehendak, minha, daripada rumus ini atau risalah ini, siwa ridha, melainkan ridha, minallahi, daripada Allah Ta'ala, muftakiran, dalam keadaan berharap, ilaihi, kepada Allah Ta'ala, fit taufiqi, di dalam taufik, innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, alama, pada perkara yasha'u, yang Allah kehendaki, itu qadirun, berkuasa, wabi ibadihi, dan dengan pada hambanya Allah, latifun, Allah SWT ini zat yang latif, khabirun, juga yang khabir, waspada. Hadirin wal hadra afidhakumullah. Baik, dah habis. Sekarang rumus. So contoh dia apa? Rakam tu nombor je lah, tak penting. Ar-ramzu, rumus dia mim. Tempat dia kat mana? Kita letak kat atas. Mim musyar ilaih, menunjukkan pada apa? Mubtada. Al-ma'ani, makna dia apa? Bermula atau adapun. Al-amsilah, contoh dia Zaidun qa'imun. Contoh dia apa? Ada tulisan Zaidun qa'imun. Ini tulisan teks Arab dia. So bila kita baca Zaidun qa'imun, Syekh kata bermula Zaid, Zaidun bermula Zaid. Oh, ni mubtada lah. Itu qa'imun, itu qa'imun, orang yang berdiri. Atau Zaidun qa'imun, Zaidun adapun Zaid.
Itu qaimun orang yang berdiri. Entah akan ingatlah makna dia. Kan? Sebab tak semua orang boleh hafal semua mufradat. Ini cara makna. Terutama kita ngaji kitab besar-besar. Kenapa kita boleh khatam kitab Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, 40 hari Sahih Bukhari. Sebab dia baca dengan i'rab. So automatik bila entah ngaji, entah dah faham semua. Mana mubtada, mana khabar, maksud, semua dah automatik. So, masuk. Terutama yang dah biasa dengan nahwu saraf. So bila dia kata mim, bila dia kata mubtada bermula atau ada pun, dia tahu ini mubtada. So dia akan tanda mim. Bila dia sebut khabar iku, itu, ni tahu ni khabar. Dah tak boleh tukar dah, memang tu. Contoh lain, babus solati, betul? Babus solati. Macam apa i'rab babun? Apa? Ha? Hadaf macam mana? Tolong terang. Tak apa. Ha? Mubtada mahdhuf. Takdir dia apa? Ai hadza. Adapun ini, itu babus solati. Betul? Itu babus solati, bab salat. So baca ai hadza. Adapun ini, itu babus solati, bab solat. Nampak tu? So automatik, tak payah terangkan ini mubtada yang mahdhufah, nak terangkan, nak syarahkan panjang. Bila baca Sahih Bukhari terus babus solati ai hadza, adapun ini itu babus solati, orang dah tahu dah, oh ini rupanya adalah mubtada daripada, ini adalah khabar daripada mubtada yang dibuang. Dia dah sebut ai hadza tadi. Sebab tak ada pun tulis ai hadza. Kitab tu tulis sini je. Betul? Nampak? Ni bukan satu, banyak nanti. Yang susah bila nak i'rab Al-Quran. Sebab Al-Quran ni bila kita nak bagi makna, dia kena ikut asbabun nuzul juga. Terutama dalam Alfiyah kan dia potong-potong ayat tu. Dia nak bagi contoh kan, syawahid dia potong. So kadang-kadang nak sebut tu kita tulis Benjamin kan, Bunyamin kan. Benjamin, Bunyamin, dia sebutlah Bunyamin wawu tu. Sebab apa? Wawu tu dia menyimpan lafaz sebelum tu lama panjang. Dia dah potong. So dia kena tulis panjang. Kita tahu dia hilang kat situ. Dan lain-lain contoh dia. Ini cara makna. Okey, lalu dia sebut kat situ. Dia sebut Zaidun qaimun. Kha itu menjadi khabar, itu adalah Zaidun qaimun. Ini dah dua lah. Qama Zaidun. Ni fa'il. Contoh yang ketiga adalah qama Zaidun. Qama Zaidun. Qama telah berdiri. Siapa Zaidun? Zaid. Dah. Siapa? Bila sebut siapa je mubtada. Mubtada. Fa'il. Fa'il aqil. Fa'il yang berakal ini fa ada alif. Ini nama dia fa'ilun aqilun. Betul? Kalau fa'il ghairu aqil, apa? Fa'ilun ghairu aqilin. Automatik. So, entah dah tahu automatik. Ini dia tulis kat sini. Qama Zaidun. Qama telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Irtafa'a maqamuhu. Irtafa'a maqamuhu. Betul? Irtafa'a telah tinggi. Apa maqamuhu? Maqamnya Zaid. Contoh dia lah. Kat sini ada Zaid, contoh dia kan? Contoh dia.
Oh, ni apa ni Ustaz? Ini namanya rujuk. Tanda rujuk ni macam-macam. Bolehlah ada yang nak buat nombor. Saya dah ikut cara Jawa macam tu lah. Ni belakang sekali. Amsilatu alamatir rujuk. Ha. Dan apa? Abajadun ha wazun. Ha. Tengok bawah tu. Amsilatu alamatir rujuk. Ada ni, 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 kan? Ada ni, terbalik. Buatlah macam-macam. Koma nak buat apa? Nak buat nombor Ustaz. 1, 2, 3, 4. Boleh bukan tak boleh, tak ada masalah. Suka hati koma lah. Ni rujuk saja. Masalah dia apa? Ad-domir fid domir. Man laisa lahu domir. Apa? Man lam ya'rif ad-domir fa laisa lahu ad-domir. Ni Kiai Muzubir kata domir tu hati dalam hati. Domir tu dalam hati. Domir ni dalam hati. Siapa yang tak tahu domir, maka dia tidak ada hati. Maksud dia apa? Tak adalah rujuk ni yang penting. Kita nak rujuk ke mana? Domir-domir tu rujuk kembali ke mana tu kena jelas tuan-tuan. Kena jelas kembali ke mana. Okey, kita laju sikit ya. Duriba, duriba ni naibul fa'il. Duriba telah dipukul siapa Zaidun Zaid. Kerana dipukul Zaidun. Zaidun tu berakal. Naibul fa'il. Bunyi dia sama dengan apa Ustaz? Sama. Bolehlah. Kalau di Indonesia dia buat nun fa alif. Tapi kalau anak sama je, kita nak tahu dia mabni maklum, mabni majhul, tengok harokat kepada duriba ke daraba. Itu dah automatik dalam ilmu nahwu. Duriba farasuhu. Telah dipukul apa farasuhu? Kudanya Zaid. Daraba ini maf'ul. Maf'ul bih. Mim fa. Tanda dia mim fa. Daraba telah memukul siapa Zaidun Zaid Amran pada Umar. Amran pada Amr. Istawa. Ini nama dia maf'ul ma'ah. Contoh dia bila berada pada wawu yang memiliki erti ma'iyah. Istawa selevel apa al-ma'u ai wal khashabata sertanya atau beserta kayu. Wawu itu tengok dia menasabkan al-khashabata. Sebab wawu itu memiliki makna ma'iyah. Ai itu satu level dengan kayu. Mim lam mim maf'ul min ajlih. Maf'ul lil ajlih maksud dia apa? Kerana menunjukkan untuk. Kerana untuk. Sumtu aku puasa. Sumtu telah berpuasa siapa aku. Ijlalan kerana mengagungkan. Li Zaidin untuk Zaid. Li Zaidin untuk Zaid. Tu. Kerana Zaid. Untuk Zaid. Sama lah. Mim ta' maf'ul mutlak. Erti dia, terjemahan makna dia adalah dengan. Daraba telah memukul siapa Zaidun Zaid Amran pada Amr. Dorban dengan pukulan yang sebenar. Memang betul di dalam ilmu nahwu kan, maf'ul mutlak ni ada yang didatangkan untuk taukid. Qa'ada Zaidun qu'udan. Qa'ada telah berdiri siapa Zaidun Zaid qu'udan dengan duduk. Qa'ada telah duduk siapa Zaidun Zaid qu'udan dengan duduk yang sebenar. Dha' zaraf zaman. Itu dha' tanda dia. Letak ke atas juga. Wulida dilahirkan siapa Zaidun Zaid yaumal jum'ati pada hari Jumaat. Zaraf makan pun sama. Zaraf makan pun sama. Jalasa telah duduk siapa Zaidun Zaid amamal masjidi di depan masjid. Zaraf makan. Jadi kalau zaman tu pada hari Jumaat, pada waktu malam.
Tapi zaraf makan di. Ini bahasa Melayu dia ada beza makna. Tapi bahasa Jawa tak. Zaraf ni zaman ke makannya yang dalam. Itu kelemahan dia. Ya, semua bahasa ni ada pro and con. Nun na'at yang dia sama dengan sifat. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, Al-Karimu yang mulia. Zaid tu yang mulia. Sod silah. Indonesia kadang sod dijadikan sifat sama dengan nun na'at, tapi saya tak. Saya pisahkan. Sebab silah ni adalah silah kepada isim mausul. Kan? Isim mausul ada silah. Innal ladzina sesungguhnya mereka atau orang-orang amanu yang beriman, yang juga. Tapi dia bukan sebagai sifat, dia sebagai silah. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Lepas tu ba alif menunjukkan erti bayan, iaitu. Ini banyak yang salah. Bukan dari. Min bayan tu artinya iaitu. Minas sama'i daripada langit, min ma'in nyatanya, iaitu. Kalau Jawa dia panggil nyatanya. Kalau Melayu iaitu air daripada langit apa? Iaitu air. Min bayan. Badal rupanya. Kalau Melayu dulu dia guna istilah dengan tafsirannya. Kerana badal itu tafsiran lidzat, tamyiz itu tafsiran lil hayat. Kan? Ke terbalik? Itu hal. Bukan. Badal ni badal. Saya tak ingat bahasa Melayu dia apa. Bukan ya itu juga. Kalau tak salah. Qama telah berdiri siapa Zaidun Zaid akhuka. Rupanya akhuka saudara engkau. Tu. Hak alif. Hal. Dalam keadaan. Kalau bahasa Melayu dia. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid raqiban dalam keadaan menunggang. Shin syartiyah. Kalau. In qama kalau berdiri siapa Zaidun Zaid, qama maka berdiri siapa Amrun Amr. Kalau Zaid berdiri, Amr pun berdiri. Jim jawab maka. In qama Zaidun, in qama kalau berdiri siapa Zaidun Zaid, qama maka berdiri siapa Amrun Amr. Kan nampak? Sin sababiyah, sebab. Sababiah ni maksud dia sebab. Kullu nafsin segala jiwa bima kasabat adalah sebab. Segala jiwa bima kasabat sebab pada apa kasabat yang diusahakan oleh nafsin. Tu. Ain ta'lil menunjukkan erti ta'lil. Kerana li'annahum ya'lamuna kerana mereka sesungguhnya mereka itu ya'lamuna yang mengerti semuanya. Ghin atas dia ghayah, erti dia walaupun. Utlubul ilma walau bisin, utlubu tuntutlah al ilma ilmu walau bisin walaupun di Cina. Lam lil milki milik. Al-madrasah tu adapun madrasah itu li Zaidin milik Zaid. Li Zaidin milik. Kan? Ikhtisas khusus. Terjemahan dia kepada. A'taitul kitab, a'taitu aku telah memberi, atau a'taitu telah memberi siapa aku al-kitaba pada kitab li Zaidin kepada Zaid. Mim dha masdariyah zarfiyah, masdar yang sebangsa zarf. Qama Zaidun, qama telah berdiri siapa Zaidun Zaid, malam yakun selagi
tidak ada siapa Amrun Amr itu qaiman yang berdiri. Nampak tu? Boleh jelas? Takmim, tamyiz. Terjemahan dia apanya? Kalau bahasa Melayu, tafsirannya. Toba baik siapa Zaidun Zaid, apanya nafsan dirinya. Saya tetap guna apanya, lagi sedap. Apanya yang baik? Diri dia lah baik. Kalau jauh, apa ni? Okey, mim ain. Ini dipindah ke bawah. Mula dari sini, dia tanda ke bawah pula. Bukan dekat atas. Sebab itu dipanggil tahtaha. Al-makan tahtaha. Tahta kalimat. Mufaddalun alaihi. Masuk mufaddalun alaihi yang diunggulkan atasnya. Terjemahan dia daripada ar-rajulu, ada pula lelaki itu aqwa, lebih kuat minal mar'ati, daripada perempuan. Jim bawah dia jamak, jam'un, beberapa. Ja'a, telah datang siapa al-muslimuna, beberapa orang Islam. Nun fa nafi, erti dia tidak. Ma ja'a Zaidun, tidak datang siapa Zaidun Zaid. Ma ja'a Zaidun, tidak datang siapa Zaidun Zaid. Nun ha nahyun, nahi, jangan, terjemahan dia. La tubadzir ma'an, la tubadzir, janganlah engkau membazir apanya, ma'an, airnya. Ya. Ni boleh. Bismillah. Lalu di bawah juga khabar mutlak, itu sama sekali. La rajula, tidak ada lelaki sama sekali, itu sama sekali. Tidak ada lelaki itu sama sekali fidari, di dalam rumah. Jawa dia la rajula, orang lanang iku maujud fidari, yang dalam rumah. Orang belajar bahasa Jawa je lah, kan senang. Ghairu aqil, tak rugi belajar dobit bahasa Jawa. Tak habis susah. Cuma kalau pergi Ramadan tu, pergi Jawa tu, boleh buat khatam Bukhari 40 hari, Muslim 40 hari, dengan i'rab lengkap, ngaji. Ngaji kitab Ihya Ulumuddin 40 hari tak pernah lah, 2 tahun. So kitab-kitab besar. Kawan saya baca Musnad Imam Ahmad. Saya kata, ini karut lah ngaji Musnad Imam Ahmad. Dia kata betul, dia ngajar. So budak-budak beli kitab macam mana? Photostat. Banyak. Sebab tak ada. Kat Kediri nak cari kat mana? Dia pakai tab. Sedap dia. Zaman saya tak ada lagi tab lah. Saya balik dari Morocco, saya balik dari Indonesia 2010 tu, tab baru nak muncul 2011 kan. 2011 tu baru muncul tab, 2010-2011. Saya kat sana tak wujud lagi tab. Tapi iPhone dah keluar. iPhone 3G. Tu saya ingat lagi. Sekarang orang makna pakai iPad tau. Baca kitab. iPad. Tak barakah. Betul. Kalau anak kena kitab baru barakah. Kita tengok budak-budak dalam kelas pakai iPad, notes, okey lah, fine lah. Kalau hilang habis. Kalau kitab kan ya bekal. Tapi makan tempat, habuk, duit. Cuma kitab masih laris sebab barakah. Ini. Okey. Lepas tu ba', rumus ba' ini barang. Ghairu akil. Ma bainas samai, barang antara langit. Kan? Kalau ma sesuatu kan, barang lah. Atau sesuatu pun boleh. Titik 3, domir sya'an. Domir sya'an ni macam titik 2 lah bahasa Melayu kan. Bahasa Inggeris kan, bahasa titik 2 ke depan.
Fa'lam, maka ketahuilah siapa kamu, annahu, bahawa sesungguhnya keadaannya itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, melainkan Allah. Nampak tak? Zonantu, ya itu erti dia lam ibtila, tentu. Bahasa Melayu tentu. Zonantu, aku sangka, la Zaidun qaimun, tentu Zaid itu qaimun, yang berdiri. Kan? La'alla ta'kid sinfa, supaya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian semua itu ta'qilun, yang berakal, yang memfikir. Sin mim alif syartiyah, ketika, falamma atahum, maka ketika mana datang pada mereka. Ketika mana? Mim sad masdar, olehnya, ni, wa antasumu khairul lakum, wa antasumu, dan olehnya kalian berpuasa itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian semua. Betul tak? I'rab. Sad juga memiliki erti musannif, tapi kalau kat atas jadi silah, kalau kat bawah dia jadi musannif. Qala, telah berkata siapa sad, musannif. Al-miyahu, adapun beberapa air, titik. Shin alif erti dia syair, penyair. Qala, telah berkata siapa syair, shin alif. Laita ila akhirih. Shin tak ada alif. Syarih, pensyarah. Qauluhu, kata-kata syarih, pensyarah. Al-ismu, adapun isim, huwa ila akhirih. Na, di bawah dia nazim, menunjukkan erti nazim, yang menazamkan. Imam Laqani contoh dia, Jawahir Tauhid, pengarang nazam. Qala, telah berkata siapa nazim, siapa pengarang nazam, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Lepas tu dal, doa, semoga. Qala, telah berkata siapa Abu Bakrin, Abu Bakar, radhiyallahu anhu, semoga Allah meredai, semoga meredai siapa Allah, Gusti Allah, anhu, terhadap Abu Bakar. Nampak tu cara i'rab yang betul. Lepas tu alif dan ya. Alif dan ya ini menunjukkan erti ataf bayan. Ataf bayan tu iaitulah, ai. Cuma orang Melayu sebut iaitu. Aqsim billah, aqsama, ni fi'il kat belakang. Aqsama, telah bersumpah billahi, dengan Allah, siapa Abu Hafsin, Abu Hafs, Umaru, iaitu Umar. Alif ya, iaitu, ai, iaitu. Shin kha, syakhsun, seseorang, orang. Qala, syakhsun, telah berkata seseorang, libnihi, pada anak lelakinya syakhsun. Ba alif, tempat kat bawah, nisbatun, sebagai nisbah, sebangsa. Qala, telah berkata Ibnul Hajari, Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, yang sebangsa Syafi'i. Alif ha, intaha, semua orang tahu selesai. Intaha, telah selesai, ma qalahu Syafi'i, dia apa yang telah disebut oleh Imam Syafi'i. Ilah, ila akhirih, sampai ke akhirnya, hingga. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ilah. Bacalah salamu alayka, contoh dia kan, ayyuhan nabiyyu ila akhirih. Sallallahu alaihi wasallam. Sad lam ain mim. Tapi ini hukum dia makruh. Sebab disunahkan untuk melengkapkan. Dalam kitab Fatawa Hadithiyah. Qala, telah berkata ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu amsilatu alamatir rujuk. Penempatan marja' batas lafaz, sedangkan rujuk di atas lafaz, sedangkan rujuk di bawahnya. Contohnya qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, anhu tu domir balik ke atas Abu Bakr. Nampak kan? Wallahu a'lam bisawab. Belakang tu jadual hisab jumal. Jadi nanti kalau kita nak guna untuk falak, dah ada kat belakang tu.
Dan saya pun dah buat design rubuk mujayyab, cuma agak mahal, dipanggil rubuk mujayyab guna apa nama dia? Brass. Tahu brass? Macam tembaga tu lah. Berkilauan. Bukan beras, brass. Kuning. Ya, sejenis kuningan, tapi yang mahal lah, yang bagus. Cuma harga dia mahal. Itu kita dah design, dah siap. Juga boleh cetak nanti. Wallahu a'lam bisawab. Kita jumpa lagi pada hari Rabu. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.